Okey, baik. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum kita mulakan bab 3 ini sebenarnya dia adalah berkait rapat dengan tajuk dia. Okey, kita tengok tajuk dia. Bab 3 adalah bertajuk konflik dunia. Okey, konflik dunia dan pendudukan Jepun. Pendudukan Jepun di negara kita. Okey, di negara kita. So ini adalah bab yang ketiga, tingkatan 4, dan bab ini sebenarnya dia terbahagi kepada beberapa subtopik. Antara subtopiknya iaitu yang pertama sekali iaitu berkaitan dengan subtopik yang pertama iaitu nasionalisme. Sebelum perang. Nasionalisme di negara kita sebelum perang. Sebelum Perang Dunia Pertama lah, itu dulu. Yang itu dulu. Kemudian daripada sini barulah diteruskan dengan subtopik yang kedua, iaitu barulah bermula iaitu Perang Dunia yang Pertama. Kemudian bab ini diteruskan lagi dengan subtopik yang ketiga iaitu Perang Dunia Kedua. Ingat susunan dia nasionalisme, kemudian Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Kemudian di Perang Dunia Kedua ini, satu lagi iaitu barulah bermula. Kita tahu bahawa Perang Dunia Kedua ni terbahagi kepada dua bahagian. So yang ini pun Perang Dunia Kedua juga. Cuma Perang Dunia yang pertama, yang kedua ini yang mula-mula sekali kamu belajar iaitu di Eropah. Iaitu yang berkaitan dengan Jerman, berkaitan dengan Itali, iaitu berkaitan dengan Adolf Hitler dan sebagainya. Tetapi kalau yang Perang Dunia Kedua yang seterusnya ini adalah di kawasan Asia Pasifik. Asia Pasifik di mana ianya diketuai oleh Jepun. Bab ini Jepun. So lepas itu, bila Jepun menduduki tanah Melayu, barulah kita kata sebagai bermulanya subtopik seterusnya iaitu pendudukan Jepun. Pendudukan Jepun. So di sini pendudukan Jepun ini terbahagi juga kepada beberapa subtopik yang lain yang kecil, iaitu seperti apa tahu? Pendudukan Jepun ini yang kecil-kecil itu seperti dasar pemerintahan, dasar pemerintahan, kemudian juga dasar sosial, dasar ekonomi semua kan. Kemudian satu lagi dipecahkan lagi kepada satu lagi subtopik iaitu berkaitan dengan kesan pentadbiran. Kesan pentadbiran Jepun. Kesan pentadbiran Jepun. Dan akhirnya selepas pendudukan Jepun ini barulah subtopik seterusnya iaitu berkaitan dengan pengunduran Jepun, di mana kita tahu bahawa berlakulah kita kata sebagai kekalahan Jepun dalam Perang Dunia yang Kedua. Dan topik bab ini diakhiri dengan satu lagi subtopik kecil iaitu berkaitan dengan tanah Melayu tanah Melayu selepas kekalahan Jepun. Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun. So kita tahu selepas kekalahan Jepun iaitu bintang 3 ataupun juga PKM telah menguasai tanah Melayu selama 14 hari. So ini adalah kita kata keseluruhan subtopik dalam sejarah tingkatan 4 bab 3. Jadi hari ini kita nak fokus kepada subtopik yang diramalkan akan keluar dalam SPM 2021 Mac tahun depan, iaitu subtopik Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang ini. Jadi kita nak fokus yang ini. Supaya kamu jelas, kita nak ulang kaji yang bahagian ini. Kalau ada soalan, tak faham, boleh terus bertanya. So hari ini kita akan buat penerangan tentang ini supaya kamu jelas. Sebab ramai di antara kamu sebenarnya yang kita kata sebenarnya ramai yang tidak mengikuti kelas cikgu sebelum ini. Maknanya masa tahun lepas ramai yang tak join kelas cikgu. Jadi kalau rasa-rasanya yang ikut pun siapa
kejap, yang ada yang kekal masih ikut lagi iaitu Arif Kamarudin, okey, dan juga siapa okey, Sarah Roslan ke Sarah Fina. Okey, tapi rasanya memang Arif Kamarudin kekal daripada tahun lepas, okey, dah ikuti kelas cikgu sejarah form 4 sampai sekarang. Jadi mungkin dia lebih fahamlah. Okey, tetapi kalau yang lain-lain tu mungkin kamu tak faham lagi, tak apa. Kita akan bincangkan pada hari ini. Okey. Kita mulakan dengan Perang Dunia Pertama. Okey, kita tengok sebelum itu, kalau ada soalan jangan lupa kalau ada soalan boleh terus tulis dalam grup chat dan cikgu akan terus jawab. Okey, jangan biarkan kamu tak faham Itu penting. Okey, itu penting. Jangan biarkan diri kamu tak faham. Alright. So, Perang Dunia Pertama, kena ingat first kali iaitu kamu kena ingat tahun dia berlangsung. Iaitu berlangsung pada tahun, kita tanya Hafizah dulu. Hafizah, okey, Perang Dunia Pertama tahun bila sampai tahun bila? Boleh tulis dalam grup chat. Tahun bila sampai tahun bila? Perang Dunia Pertama. Iaitu daripada tahun 19 berapa? Yang lain-lain ingat lagi tak? Perang Dunia Pertama tahun bila sampai tahun bila? Ingat lagi tak? Kelupa dah. Korang ni kan. Banyak makan semut ni. Okey, Hafizah boleh dapat tak? Ke tak tahu? Bagaimana dengan yang lain-lain? Faiz dan juga Arif ataupun juga mungkin okey, bagus. Sampai bila? Bagus. 14 hingga berapa? Hingga 19. 19 berapa? Ya, betul. Bagus. Ingat-ingat lupa. Ingat je bahawa bahawa sebenarnya Perang Dunia Pertama berlangsung 4 tahun. Daripada 1914 hingga 1918. Hingga 1918. Jadi, kalau subtopik yang pertama tu nasionalisme sebelum perang, maknanya nasionalisme di tanah Melayu sebelum tahun 1914. Sebelum tahun 1914. Kena ingat tu. Okey, baik. So, kita dah tahu tentang tahun dia Perang Dunia Pertama dan apakah punca-punca ataupun kita kata sebagai faktor-faktor Perang Dunia Pertama ni cikgu. Okey, faktor dia pertama sekali iaitu tentang persaingan kuasa imperialisme. So, kalau kamu nak ambil take note sebagai kata kunci keywords dia, kamu boleh ambil keywords kuasa imperialisme. Itu kata kunci. Pertama, kerana apa? Kuasa imperialisme. Dan kenapa kuasa imperialisme ni? Sebab mereka bersaing, berebut-rebut. So, kuasa imperialisme pada waktu ini siapa cikgu? Oh, banyak. Kuasa imperialisme ni merujuk kepada negara-negara yang menjadi penjajah. Negara yang menjadi penjajah. Seperti apa? Seperti Britain, kemudian juga seperti Sepanyol, kemudian juga seperti Jerman, kemudian juga seperti Perancis, dan juga banyak lagi. Jadi ini adalah kuasa-kuasa imperialisme. Mereka berebut, bersaing untuk apa? Untuk mencari bahan mentah. Diorang nak dapatkan banyak bahan mentah. Untuk apa cikgu? Kalau kamu nak tahu, sekitar tahun 1850 1850 sampai tahun-tahun ini berlakulah revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian di mana revolusi industri itu mereka telah bertukar daripada dulu diorang buat banyak bahan-bahan makanan, produk-produk di rumah-rumah aja. Tapi bila permintaan tinggi, mereka buka di kilang. Mereka buat secara besar-besaran di kilang. So, bila semua aktiviti perkilangan telah bergerak dengan banyak, telah beroperasi dengan banyak, maka itu dipanggil satu revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian. Dan bila revolusi perindustrian, perkilangan berjalan dengan banyak, maka perlu bahan mentah yang banyak. Antara bahan mentah yang utama, biji timah dan juga petroleum. So, itu faktor pertama.
persaingan kuasa imperialisme. So diorang ni sebenarnya saling dengki-mendengki, saling berebut-berebut. Yang kedua iaitu adanya pakatan ketenteraan, di mana pembentukan pakatan ketenteraan seperti ada dua grup kat sini kalau kita lihat, iaitu kuasa tengah dan juga pakatan bertiga. Okey, kuasa tengah dan pakatan bertiga. Kuasa tengah diketuai oleh Jerman dan juga Austria-Hungary, dan juga disertai juga oleh Bulgaria dan juga Uthmaniyah, Empire Uthmaniyah. So ingat, itu kuasa tengah. Kalau yang pakatan bertiga, diketuai oleh Britain, dan ada negara Perancis, Rusia, juga disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan juga Greece. Okey. Jadi inilah berlaku pakatan-pakatan ketenteraan menyebabkan ketidakstabilan politik. Di mana kalau kita lihat berlaku persaingan senjata moden. Berlaku persaingan senjata moden, waktu inilah diperkenalkan macam-macam senjata untuk berperang. So ini faktor yang kedua, pakatan ketenteraan, iaitu ingat kuasa tengah dan pakatan bertiga. Dan yang ketiga, krisis rantau Balkan. Ingat yang kata kunci dia, Balkan. Okey, Balkan. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa krisis inilah yang menjadi pencetus Perang Dunia yang pertama. Pencetus Perang Dunia pertama. Dan ini, kita kata krisis rantau Balkan ini berlaku di antara Austria-Hungary dengan Serbia. Dan ianya mencetuskan peperangan apabila berlaku pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, iaitu seorang pewaris tahta kerajaan Austria-Hungary, dibunuh oleh seorang pengganas dari Serbia. Sebab itu berlakunya peperangan. Okey, so ingat tiga faktor faktor Perang Dunia pertama. Persaingan kuasa imperialisme, ataupun kita ambil dia punya kata kunci pertama, kuasa imperialisme. Yang kedua, pakatan. Dan yang ketiga, iaitu Balkan. Okey, itu kata kunci untuk kamu senang ingat. Okey, Balkan. Maknanya ada krisis rantau Balkan. Baik. Dan inilah dia urutan peristiwa Perang Dunia Pertama. Kalau kita tengok macam kelakar, kan? Kelakar sebab apa? Banyak macam tak apa-apa tadi orang ni. Macam itulah. So, apabila berlaku, kita tahu bahawa berlaku pembunuhan Archduke Franz Ferdinand oleh Giuseppe, siapa nama ya? Giuseppe apa tak? Iaitu seorang pengganas Serbia tu. Maka, Austria-Hungary dengan sokongan Jerman. Jerman sokong je. Isytiharkan perang terhadap Serbia sebab pengganas yang membunuh Franz Ferdinand itu adalah daripada Serbia. Jadi daripada situ Rusia pula, tiba-tiba Rusia kat sini bertindak memberikan bantuan ketenteraan untuk mempertahankan Serbia. Maknanya Rusia, dia menyebelahi Serbia sebab dia rasa Serbia tak bersalah. Jadi oleh sebab itu Jerman pula isytiharkan perang terhadap Rusia. Why? Sebab Rusia membantu Serbia. Jadi kemudian pada 3 Ogos, tahun-tahun ni tak perlu ingat tapi flow tu kamu kena ingat. Flow dia. Bermula dengan Austria-Hungary dengan sokongan Jerman, mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Rusia pula menyokong Serbia dengan memberi bantuan ketenteraan. Jerman isytiharkan perang terhadap Rusia. Kemudian Jerman juga isytiharkan perang terhadap Perancis, yang mana Perancis ini menyokong Rusia. Perancis menyokong Rusia. Jadi oleh kerana Perancis menyokong Rusia, Jerman isytiharkan perang terhadap Perancis. Kemudian Jerman menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. Kenapa menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis? Kerana Jerman, let's say ini Jerman, kemudian Perancis kat sini tau. Perancis kat sini. Di tengah-tengah ni pula ada Belgium. Jadi untuk menyerang Perancis, Jerman kena cross Belgium. You see? Jerman kena cross Belgium.
Jadi bila Jerman kena Belgium sebenarnya dia neutral. Belgium dia neutral. Tapi okey, oleh kerana Jerman okey telah menceroboh Belgium kat sini, okey, untuk semata-mata untuk menyerang Perancis, jadi ini menyebabkan menimbulkan kemarahan kepada Britain. So Britain pun join Rusia dan Perancis tadi untuk memerangi Jerman. Sebab alasan dia apa? Sebab Jerman telah menceroboh Belgium. Belgium kat mana? Ini semua kat Europe. Ini semua kat Europe. Dekat Eropah. Nampak tak? Jadi, okey, dengan itu, jadi Empire Uthmaniyah. Uthmaniyah, kita tahu daripada Turki time tu Belgium bawah British, betul. Okey, Belgium di bawah British. So, Uthmaniyah telah menyertai peperangan dengan memihak kepada kuasa tengah, iaitu Uthmaniyah join Jerman. Dan kalau kamu bertanya, okey, kenapa Uthmaniyah ni Turki Uthmaniyah join Jerman je tu? Sebab pada waktu itu Jerman adalah kuasa ketenteraan yang kuat. So Turki Uthmaniyah akan mencari partner yang dirasakan kuat, iaitu Jerman. Sebab itu dia join Jerman. Okey, untuk join kuasa tengah. Kemudian Itali pula, okey, join Perancis, okey, Britain dan juga Russia dalam Pakatan Bertiga. Dan pada tahun 1917, lebih kurang setahun sebelum perang tamat, US menyertai peperangan dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. Maknanya US join Britain untuk menyerang Jerman. So itulah ceritanya. Nampak tak? Dia kait sana, kait sini, kait sana, kait sini untuk menyertai peperangan. Aduh, yai. Okey, kenapa Empire Uthmaniyah nak join peperangan, cikgu? Kerana Empire Uthmaniyah pada waktu itu mencari pelindung. Okey, pelindung, sebab sudah tentu diorang yakin bahawa peperangan itu akan melarat sampai ke Turki. Jadi Uthmaniyah perlu cari satu pihak untuk berlindung. So pihak yang pada waktu itu dia kata bahawa pihak yang kuat dengan ketenteraan adalah Jerman. Sebab itu Empire Uthmaniyah menyertai Jerman. Itu sebabnya. Jadi untuk dapat kenapa tiba-tiba US join peperangan, cikgu? Okey. Ceritanya begini. Ceritanya begini. Okey. Apabila cerita macam mana cerita Okey. Macam ni lah cikgu buat satu ni Okey. Kita tahu let's say lah kita buat US kat sini lah Okey, US kat sini, kemudian England semua, Britain semua kat sini dan Europe kat sini tau. Okey, Europe kat sini. So Jerman semua dekat sebelah sini lah okey. Baik. Apabila Britain join iaitu Pakatan Bertiga untuk menentang Jerman, Jerman kat sini tau. So Jerman, okey, untuk mengalahkan Britain, Jerman telah menyerang kapal-kapal dagang yang datang ke Britain. Dan secara tak sengaja salah satu kapal itu datang daripada Amerika. Kapal tu datang daripada Amerika tau. Kapal tu datang daripada Amerika, okey, membawa penumpang untuk pergi ke Britain. Suddenly, Jerman telah menyerang kapal ini dan kapal ini telah musnah terbakar. 1,125 orang penumpang dalam itu mati. 1,125 orang Dan 125 orang dalam kapal itu adalah rakyat US. Jadi penduduk-penduduk Amerika penduduk-penduduk Amerika bengang. Dia kata apa? Okey, kami nak supaya US join perang ni untuk menuntut bela. Itu yang US pun join lah Perang Dunia Pertama ni. Kalau tidak tak join. Tapi oleh kerana pembunuhan dan juga kemusnahan kapal tu, okey, dengan menyebabkan kematian rakyat Amerika, maka US pun terlibatlah dalam peperangan ini untuk balas dendam. Yang telegraf tu yang mana? Itu ni Perang Dunia Kedua. Kalau Itali sebenarnya just join saja.
untuk mendapatkan, kita kata, untuk mendapatkan pengaruh daripada Pakatan Bertiga tu. Itu je. Jadi itulah mereka sertai. Ini flow cerita tentang bagaimana penglibatan negara-negara dalam Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama ni, sorry. Perang Dunia Pertama. Nampak? Finally, I faham sikit. Thanks. Okay, salah. Good. Ini sebenarnya. Jadi, okay, berlakulah Perang Dunia Pertama ini. Baik. Berakhirnya Perang Dunia Pertama apabila Jerman dengan kemasukan Amerika Syarikat, Jerman telah mengalami kekalahan. Jerman telah mengalami kekalahan dan Jerman pada waktu ini diperintah oleh raja, iaitu Kaiser William yang kedua. Kaiser William yang kedua, dia memerintah Jerman secara sistem raja. Tapi bila Jerman kalah, Kaiser William tu turun tahta. Bila dia kalah sebab kemasukan tentera-tentera Amerika Syarikat ini. Jadi bila kalah itu, maka yang lain-lain pun kalah. Austria-Hungary pun kalah. Kaiser William. Kalau cikgu nak eja nama dia, nama dia adalah ejaan dia ialah Kaiser William. William yang kedua. Yes, betul Arif Zikri. Kaiser William yang kedua. Dia ni, Jerman sebenarnya raja, pemerintahan beraja. Tapi bila Perang Dunia Pertama berakhir, pemerintahan beraja ini telah pun tamat. Raja dia turun tahta. Jadi telah pun tamatlah Perang Dunia Pertama. Jadi dengan itu, bila berakhir Perang Dunia Pertama, mereka pun buatlah satu persidangan, dan mereka bersidang, persidangan damai Paris. Kenapa Paris? Kerana diadakan di Paris dan mereka bincangkan syarat-syarat untuk perdamaian selepas perang, berdamai. Dan mereka nak, paling penting apa tahu? Memastikan bahawa Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Nampak tak? Maknanya di sini mereka menganggap bahawa Jermanlah krupnya. Jermanlah orang jahatnya. Jermanlah antagonisnya dalam perang ni. Jadi daripada sinilah lahirnya deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson sebagai asas prinsip perdamaian. Deklarasi ialah declaration, iaitu perisytiharan. Perisytiharan 14 perkara. Woodrow Wilson tu siapa, cikgu? Woodrow Wilson ialah Presiden Amerika pada waktu itu. So, Presiden Amerika telah join persidangan damai Paris ini dan mereka telah meletakkan nama dia sebagai satu deklarasi. Deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Dan apa yang dia orang declare dalam persidangan ni? Bila diorang dah bincang, dah tamat Perang Dunia Pertama, diorang bincang kat situ, kata apa? Kita nak buat satu prinsip. Kalau kita nak berdamai, kita mestilah pegang dua prinsip ini. Ingat, dua prinsip ini penting. Iaitu yang pertama, penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Maksudnya tidak ada lagi penjajahan. Britain, Amerika, Perancis, Jerman tidak boleh lagi melakukan penjajahan. So, negara-negara yang telah dijajah sebelum ini, sila lepaskan balik. Lepaskan kepada penduduk tempatan. Jadi, biarlah nasib negara itu ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Boleh faham? Boleh faham, prinsip perdamaian. Jangan kita sibuk-sibuk, diorang tak damai lagi, kita kena jajah dia supaya kita damaikan dia. Tak, no more. No more. Macam kamu ingat tak negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, kamu ingat kan? Kamu ingat tak macam mana Francis Light dapat Pulau Pinang? Kan? Francis Light dapat Pulau Pinang kerana apa? Kerana ada huru-hara terhadap kerajaan negeri Kedah, betul tak? Jadi British datang untuk apa? Untuk menenteramkan keadaan dan mengambil peluang mengambil Pulau Pinang, betul? Jadi, itu dah kita tak nak buat. Dalam deklarasi Woodrow Wilson ni, tak nak lagi dah macam tu. Biarlah negara itu nasibnya
ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, okey, sempadan negara mestilah berasaskan bangsa. Maksudnya, okey, contohnya, selagi tanah tu ada orang Jerman, itu negara Jerman. Kalau selagi tanah tu ada orang Itali, maka itu adalah negara Itali. So kalau dah ada orang lain kat situ, ada bangsa lain kat situ, maka itu dah masuk negara lain, bukan lagi negara kita. So itu sempadan negara berasaskan bangsa. Jadi inilah prinsip perdamaian yang ditandatangani atau yang dideklarasikan di dalam deklarasi 14 perkara Russell dalam persidangan damai Paris. Daripada situ mereka telah buat satu perjanjian dipanggil perjanjian Versailles. Sebutan dia Versailles sebab dia France. France ni dia lain sikit. R-nya tak berapa jelas, S pun tak berapa jelas. So Versailles. Ataupun kadang-kadang sebut Versailles macam tu. Dalam perjanjian Versailles ni, diorang kata apa? Jerman harus bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Satu. Jerman yang kedua, Jerman kena kau-kau ni. Jerman yang kedua kena bayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Maknanya pampasan apa? Pampasan akibat kerosakan yang telah berlaku kepada negara-negara Pakatan Bertiga. Kerosakan terhadap Perancis, kerosakan bangunan dan jalan raya semua terhadap Belgium, kerosakan terhadap Britain. Jerman kena bayar pampasan. Tu. Kemudian, yang ketiga, Jerman perlu hadkan saiz angkatan perangnya. Kena kecilkan, tak boleh besar-besar. Sebab dia orang risau kalau besar-besar sekarang Jerman akan buat serangan balik. So Jerman kena hadkan saiz. Angkatan tentera dia. Kemudian yang keempat, betul 10K. Kemudian yang keempat, Jerman serahkan ni paling sedih lah. Serahkan wilayah dan tanah jajahannya kepada Pakatan Bertiga. Kena serahkan kawasan-kawasan di tepi-tepi border tu bagi pada Perancis, bagi pada Poland, bagi kepada Russia. Memang kena kau-kau ni Jerman ni. Jadi dengan itu, dengan perjanjian ini maka mereka telah bersetuju untuk membentuk Liga Bangsa. Liga Bangsa ni akan disertai oleh semua negara-negara di dunia ini untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa supaya dapat mengelak daripada peperangan. Jadi ini tentang Perang Dunia Pertama. Tamat dengan persidangan damai Paris dan juga perjanjian Versailles yang telah mengenakan Jerman dengan pelbagai hukuman. Kerana Jerman lah yang kita kata betul-betul memainkan peranan sebagai negara yang menjadi pencetus kepada peperangan. So ini berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Ada mana-mana bahagian yang kamu tak faham? Sebelum kita teruskan dengan Perang Dunia Kedua. Kalau nak tanya sekarang. Nak tanya sekarang sebelum cikgu proceed kepada Perang Dunia Kedua. Ada tak mana-mana bahagian yang tak faham? Supaya cikgu boleh explain lagi. Ya. Apa jadi dengan Austria-Hungary? Bagus soalan tu. Okey. Sebenarnya, apa yang berlaku, akibat daripada berakhirnya Perang Dunia Pertama, ada 3. Antara kesan lah. Cikgu buat kat sini. Kamu mungkin boleh tambah. Boleh tambah di nota kamu ya. Kesan Perang Dunia yang Pertama kesan dia yang pertama iaitu tamatnya pemerintahan beraja. Beraja di Eropah. So, apakah negara-negara beraja yang tamat pemerintahannya di Eropah, cikgu? Pertama sekali iaitu kita tahu pertama sekali iaitu berkaitan dengan Empire Jerman. Jerman habis, tamat Empire pemerintahan beraja. Begitu juga Empire Austria-Hungary. Austria-Hungary. Begitu juga tamat.
Tamat, habis. Raja dia pun habis, turun. Begitu juga yang terakhir iaitu Empayar Utsmaniyah. Ia juga tamat. Utsmaniyah juga tamat. Begitu juga satu lagi Empayar Rusia. Okey, Rusia juga tamat. Habis. Okey, baik. Pinat, kau sibuk kat sini buat apa? Ya, saya tak faham tapi tak tahu nak tanya apa. Oh, apa yang aku tak faham? Nak tanya apa, tanya sekarang. Nak tanya apa, tanya sekarang. Apa yang kamu tak faham? Okey, kena ingat okey, tamatnya pemerintahan beraja ini kerana apa? Kerana okey, rakyat tidak lagi percaya bahawa raja-raja dapat melindungi rakyat daripada kesan peperangan. Waktu ini jangan kata pistol. Waktu tu macam comel boleh ambil ke cikgu? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Waktu tu orang dah main pistol-pistol kan cikgu. Kamu tahu tak, zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dah ada pistol tu. Kan cikgu dah bagi tahu, Kesultanan Melayu Melaka dulu dah ada pistol. Dipanggil istinggar. Ada lepas tu lentaka. Semua dah ada dah. Setakat Perang Dunia Pertama, lagi dah ada pistol semua, dah ada. So itu yang pertama istinggar. Tak apa, nanti kita tengok. Baik. Kesan Perang Dunia Pertama tamatnya pemerintahan beraja ni. Okey. Ada kan? Ya, ada. Dan yang kedua iaitu kesan Perang Dunia Pertama, yang kedua iaitu apa tahu? Iaitu munculnya negara-negara baru. Negara-negara baru. Okey, negara baru ni apa pasal negara baru? Kerana Empire Jerman yang besar tu telah pecah. Austria-Hungary pun telah pecah. Menjadi negara-negara yang kecil-kecil. Utsmaniyah pun pecah. Rusia pun pecah. Itu wujudnya negara-negara seperti apa? Poland, kemudian juga wujudlah seperti Finland, kemudian wujudlah negara-negara seperti Slovakia. Sebelum tu wujudnya negara seperti Czechoslovakia. Czechoslovakia, kemudian juga muncullah Yugoslavia. Ini antara negara-negara baru yang muncul akibat perpecahan empire ini. Semua itu di bawah satu empire. Sekarang ni bila empire itu tamat, dah tak ada raja, masing-masing nak merdeka masing-masing. So sebab itu munculnya negara-negara ini. Russia, daripada Russia pun berpecah, daripada Jerman pun berpecah, Austria-Hungary pun berpecah, Utsmaniyah pun berpecah. Habis semua. So banyaklah muncul negara-negara baru pada waktu itu. Itulah kesan Perang Dunia Pertama. Ya betul, Syria sekali semua. Memang banyak. Jadi inilah kesan Perang Dunia Pertama yang pertama pada tahun 1918. Ada soalan tentang Perang Dunia Pertama? Sebelum kita pergi Perang Dunia Kedua? Sama Syria pun sama. Syria dulu di bawah Turki Utsmaniyah. Dah pecah. Pecah Turki Utsmaniyah, maka menjadilah negara-negara yang kecil-kecil itu. Ada soalan sebelum kita proceed? Boleh kita proceed macam mana Jerman kalah? Jerman kalah apabila tentera Amerika banyak membantu Pakatan Bertiga dari segi senjata, ketenteraan. So oleh sebab itu, tentera-tentera Jerman mulai kalah dalam peperangan. Dan pada waktu itu, kekalahan-kekalahan itu menyebabkan rakyat Jerman tidak lagi percaya kepada pemerintahan beraja Kaiser William yang kedua tu. So Kaiser William yang kedua tu telah turun tahta, maka ini telah menyebabkan Jerman mengaku kalah. Sebab dah tak ada pemimpin yang nak meneruskan peperangan ini. Jadi tamatlah Perang Dunia yang Pertama. Baik. So bila dah tamat, kemudian bertenanglah untuk beberapa tahun, iaitu mencecah 18 tahun, mencecah 20 tahun. Negara kawasan Eropah tenang, aman. Tiba-tiba selepas 20 tahun,
Okey, muncul pula Perang Dunia Kedua. Ah, Perang Dunia Kedua, ingat pada tahun 1939 hingga 1945. Bermakna plus minus lebih kurang 6 tahun lah. Dan dia bermula pada tahun 1939. Maknanya, jarak di antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua hanyalah lebih kurang 19 atau 20 tahun. Jarak dia, 20 tahun. So, tercetuslah Perang Dunia yang kedua. Dan kat mana berlaku tempat dia? Ada dua tempat, iaitu di Eropah dan juga satu lagi di Asia Pasifik. Asia Pasifik ni kat mana cikgu? Iaitu Asia di tepi-tepi lautan Pasifik. Seperti apa? Seperti tanah besar Asia, seperti China, seperti Manchuria, Vietnam, tanah Melayu, Indonesia, Filipina. Itu termasuk sekali tanah besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Dan ini melibatkan dua pakatan lagi, iaitu ingat nama ni kuasa paksi, dan juga kuasa bersekutu. Selalu pelajar confuse kalau Perang Dunia Pertama siapa cikgu kuasa apa jangan confuse so kena jelaskan. Dalam Perang Dunia Pertama, kuasa berikat dengan pakatan bertiga. So kuasa berikat diketuai oleh kuasa tengah. Kuasa tengah diketuai oleh Jerman. Kalau pakatan bertiga itu diketuai oleh Britain. Itu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Kuasa paksi diketuai oleh Jerman. Dan kali ini Itali join Jerman. Jerman join dengan Itali dan Jepun. Jepun join Jerman kuasa bersekutu pula as always Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia. So dia ada dua pakatan. Dan kenapa dia tercetusnya Perang Dunia yang kedua? Faktor-faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua ada beberapa sebab. Yang pertama, kemunculan ideologi baharu, iaitu fasism dan juga Nazism. Bukan Nazis, Nazi. Nazism. Ejaan betul dia adalah Nazisme. Nazi Nazism. Ini sebenarnya ejaan betul dia. Baik, apa beza fasism dengan Nazism? Nazi supremasi Baik. Fasis ni atau fasism ni ialah satu ideologi. Dengar betul-betul saya takut korang tak faham. Yang Jerman tu Nazi lah. Fasism ni adalah satu ideologi yang dibawa oleh Benito Mussolini. Benito Mussolini iaitu pemimpin daripada Itali. Dia membawa ideologi fasism ni, iaitu idea yang menyatakan bahawa apa tahu? Segala tenaga, harta, kuasa semua ditujukan untuk negara. Fasism ialah meletakkan segala-galanya untuk negara. Maknanya keutamaan untuk negara. Itu fasism. Jadi itu ideologi baru yang dibuat oleh Benito Mussolini. Yang kedua, Nazism. Nazism datang daripada Nazi, dan Nazi ini sebenarnya adalah satu ideologi yang mana menyatakan bahawa buat segala perbuatan untuk apa tahu? Untuk kita kata sebagai menganggap orang Jerman, bangsa Jerman adalah bangsa yang teragung. Bangsa Jerman adalah bangsa terkuat. Bangsa Jerman adalah bangsa yang terhebat. So itu ideologi Nazism yang dibawa oleh Adolf Hitler. Jadi itu yang kita kata sebagai dua ideologi, fasism dan Nazism. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua iaitu kalau kita lihat iaitu tak puas hati
Okey, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles yang Perang Dunia Pertama tu kan, dua negara rupa-rupanya. Ya, betul. Dia dua negara yang tak puas hati tentang perjanjian Versailles itu, Jerman dengan Itali. Kenapa Jerman tak puas hati? Confirm lah dia tak puas hati. Sebab apa? Sebab semua dia yang kena. Dia yang bertanggungjawab dalam kemusnahan. Dia kena bayar pampasan. Dia yang kena serahkan tanah jajahan kepada negara lain, kepada Pakatan Bertiga. Of course lah dia tak puas hati. Aku je yang teruk kena. Kan? Tak boleh jadi ni. Jadi, itu Jerman tak puas hati. Itali pula, Itali kelakar sikit. Itali, kenapa dia tak puas hati dengan perjanjian Versailles? Kan masa Perang Dunia Pertama, Itali join Pakatan Bertiga. Dia dengan Britain semua kan. Negara-negara lain dapat tanah. Itali kata apa? Kenapa aku tak dapat apa-apa? Aku join Pakatan Bertiga, tolong Pakatan Bertiga, tapi aku tak dapat apa-apa. Korang dapat tanah sana, tanah sini, tanah sana, tanah sini, kawasan sana, kawasan sini. Aku tak dapat apa-apa. Ini tak puas hati. Jadi, dia join Jerman. Okay, untuk kuasa paksi. Jadi, inilah salah satu punca kenapa? Kerana ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Nak juga member tu, itulah. Nak juga. Dan yang ketiga, faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua ni sebab apa? Liga bangsa-bangsa yang kita kata sebagai untuk mencetuskan keamanan, mengekalkan keamanan disertai oleh semua negara-negara dunia tu kan. Selepas Perang Dunia Pertama tu kan. Diorang buat Liga Bangsa-Bangsa. Tapi Liga Bangsa-Bangsa ni gagal. Sebab apa? Gagal nak halang Jerman serang Poland. Diorang tak boleh buat apa-apa. Bila dia bagi tahu, oi, Jerman dah serang Poland. Okey. Dia telah melanggar peraturan Liga Bangsa ni. Habis tu tak kena dia buat apa-apa. Nak buat apa? Kan? Dah dia serang. Habis apa guna Liga Bangsa? Kami tak ada buat apa. Kami sebenarnya untuk menyatukan ahli-ahli saja negara-negara untuk mengekalkan keamanan. Dah dia nak langgar, aku nak buat apa? So Liga Bangsa-Bangsa gagal. Gagal. Arif Zikri, bukan macam NATO. Macam OIC. OIC. Kan? Kan? NATO boleh lagi lah kan. Tapi dia macam OIC lah. Macam tak ada function je. Kan? OIC, NATO sebenarnya adalah North Atlantic Treaty Organization. Maknanya perjanjian pertahanan negara-negara Atlantik Utara. North Atlantic. Yes. Okay. So itu 3 faktor ideologi, kemudian tak puas hati, dan yang ketiga Liga Bangsa. 3 tu kata kunci. Okay, faktor tercetusnya Perang Dunia yang Kedua di Eropah. Jadi kita tahu perkembangan Perang Dunia Kedua di Eropah bermula apabila Jerman menakluk Eropah Barat, iaitu bermula dengan menakluk Poland. Jerman menakluk Poland, kemudian mengebom Britain. Masa ni Nazi lah. Masa ni Nazi. Sekarang Nazi dah tak ada lah. Sekarang Nazi tak ada. Dulu ini masa ni Nazi lah ni. Diketuai oleh Adolf Hitler. Penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Kemudian mereka mengebom Britain. Kemudian Itali menyertai peperangan di Eropah dan serangan-serangan Jerman ke atas Rusia. Sekali lagi, bagaimana tamat Perang Dunia Kedua di Eropah? Iaitu apabila kerjasama kuasa besar ini, iaitu US, Amerika Syarikat dan juga Britain, diorang bekerjasama. Jadi bila kerjasama ini, maka mereka dapat berkongsi senjata dan juga strategi peperangan, dan mereka telah menjalankan strategi yang berkesan. Strategi-strategi serangan yang berkesan, itu penting. Yang ketiga, tamat Perang Dunia apabila Perang Dunia Kedua di Eropah, di Eropah cerita dia. Apabila Jerman gagal dalam operasi menawan Rusia. Kan? Cikgu pun tak faham lah kan. Kenapa dia nak tawan Rusia? Rusia tu sikit punya besar, kau nak lawan. Kan? Kau nak menawan Rusia. Rusia tu besar gila kot. Kan?
Jadi oleh sebab itu Jerman kalah sebab gagal dalam operasi menawar Rusia. Dan juga kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis yang dipanggil Côte D-Day. Yang Côte D-Day ni, inilah yang dikatakan bahawa mereka iaitu kuasa kuasa berikat ini, kuasa bersekutu telah berjaya memintas telegraf. Memintas telegraf, dan Jerman, ingatkan Jerman telah berjaya untuk mendengar perbualan telegraf itu dan mereka dah bersedia. Rupa-rupanya diorang buat telegraf yang palsu, konon-konon nak mendarat di tempat lain, rupa-rupanya mendarat di tempat lain. So Jerman tak bersedia dengan itu. Maka dengan itu mereka berjaya menyerang Jerman di bahagian yang mereka tidak bersedia. Ada dalam gambar dalam buku teks kan. So inilah bagaimana Perang Dunia tamat, dan kita tahu bahawa Adolf Hitler telah membunuh diri bunuh diri sebenarnya. Baik, bermula dengan penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat selepas peperangan diisytiharkan tu. Pada mulanya Jerman memulakan serangan Blitzkrieg. Untuk mereka yang tak tahu, Blitzkrieg ni sebenarnya adalah serangan secara besar-besaran, iaitu serangan secara langgar. Jerman bila bergerak untuk menakluk negara lain, dia ada apa tahu? Di bahagian darat, dia datang dengan tentera pejalan kaki. Tentera pejalan kaki. Kemudian bawa senjata masing-masing, diikuti oleh kereta kebal. Kereta kebal. Kemudian diiringi pula di atasnya iaitu kapal-kapal pesawat pengebom. Pesawat-pesawat perang. Jadi mereka datang serentak melanggar sesuatu negara. Jadi itu yang negara-negara Eropah tak boleh tahan tu. Kena serang daripada darat dan udara, habis semua. Itu yang Jerman cepat menakluk negara-negara lain. Itu teknik dipanggil serangan Blitzkrieg. Serangan ambush tetapi secara besar-besaran. Blitzkrieg. So Jerman telah berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis, dan Jerman telah menguasai hampir keseluruhan negara di Eropah Barat. Malah pernah mengebom Britain. Serangan udara dan laut dilancarkan oleh Jerman terhadap Britain. Gila Jerman ni. Sebab di bawah pemerintahan Adolf Hitler memang hebat lah. Memang hebat. Kemudian Jerman serang pula dan musnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian dan juga pertahanan udara Britain. Dan serangan inilah yang telah menjejaskan ekonomi Britain. Kemudian kita tahu bahawa Itali telah menyertai perang di Eropah apabila mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis, dan tentera Itali telah menyerang Perancis melalui arah selatan, manakala Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Perancis kena depan belakang kena. Depan belakang kena serang. Dan kemudian serangan Jerman ke atas Rusia, setelah menguasai Eropah Barat, Jerman lancarkan, ingat operasi ini, Operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Hitler ingin menguasai Rusia, iaitu empayar yang terbesar di Eropah, untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah. So operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia seperti di Leningrad, Moskow dan juga Stalingrad. Diorang memang serang bandar-bandar utama lah. Dan berakhir Perang Dunia Kedua di Eropah apabila kerjasama kuasa besar ini, iaitu Amerika Syarikat diwakili oleh Franklin Roosevelt, Amerika Syarikat, kemudian Perdana Menteri Britain iaitu Winston Churchill, dan kemudian juga Presiden Rusia iaitu Joseph Stalin, bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Di medan peperangan inilah tentera bersekutu daripada ketiga-tiga peribatan iaitu tentera darat, udara dan laut beroperasi di bawah komander tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. So itu punca utama kenapa Perang Dunia Kedua berakhir, iaitu kerjasama kuasa besar. Yang kedua, sebab keberkesanan strategi serangan tu. Strategi serangan memang berkesan.
iaitu kesilapan kuasa faksi yang diketuai oleh Jerman, okey, iaitu kesilapan mereka ialah mereka nak menawan Rusia. So operasi menawan Rusia itu gagal. Gagal sebab apa? Sebab Rusia pada waktu itu dalam keadaan musim sejuk. Tentera-tentera Jerman tak tahan sejuk. Sampai mereka kehabisan makanan, kehabisan peluru. So in the end mereka terpaksa pusing balik. Dan ramai yang mati. Sampaikan dia punya ketua komander pun menyerah diri ya. Ketua komander Jerman menyerah diri, tak tahan lah. Jadi operasi menawan Rusia itu gagal. Dan kuasa bersekutu pula pimpinan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan. Dengan cara apa? Kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy iaitu di Perancis. Jadi itulah dia keberkesanan strategi serangan. Dan kita tahu bahawa kegagalan operasi menawan Rusia ini, kita tahu bahawa babushka. Apa yang babushka? Jerman banyak kehilangan nyawa tenteranya apabila perang melewati. Tentera Jerman banyak kehilangan nyawa apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. So tempoh perang yang panjang, tentera Jerman kehabisan peluru. Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan. Ini melemahkan semangat tenteranya. I see. Dan General Jerman iaitu Friedrich von Paulus mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada bulan Januari 1943. So, kalau kita lihat di sini, antara sebab berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropah ialah kerjasama kuasa barat, Amerika, Britain dan juga Rusia. Yang kedua sebab strategi serangan yang berkesan, dan yang ketiga kegagalan operasi menawan Rusia oleh Jerman, Rusia kan. Dan juga lihat yang keempat iaitu kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu, iaitu melalui kod D-Day tentera bersekutu berjaya mendarat di Perancis. Di Normandy, Perancis pada Jun 1944, tentera bersekutu berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais, bukannya di Normandy. Jadi kejayaan tersebut meningkatkan semangat tentera bersekutu dan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. So kejayaan operasi D-Day ini membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat, manakala Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. Kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah landscape perang di Eropah. Jerman kemudian yang menandatangani perjanjian menyerah kalah sekaligus menamatkan peperangan. Macam macam menarik tak? Menarik tak Perang Dunia Kedua di Eropah? Dia pening sikit lah, tapi yang kamu kena ingat tentang Perang Dunia Kedua di Eropah ini iaitu paling penting tentang tempat pertempuran, kemudian juga pakatan-pakatannya, begitu juga faktor-faktornya. Faktor-faktor tercetusnya Perang Dunia yang kedua, 3 ni ideologi baru, kemudian tak puas hati, dan yang ketiga iaitu Liga Bangsa-Bangsa, kegagalannya. Dan juga berakhir Perang Dunia Kedua ni kerana 4 perkara. Kerjasama kuasa besar, kemudian strategi serangan yang tepat, yang berkesan, yang ketiga kegagalan operasi menawan Rusia, dan yang keempat iaitu kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Ada soalan nak tanya, diam aja korang ni. Korang faham tak ni? Korang faham tak ni? Benda ni dah belajar dah, cuma cikgu explain lagi sekali. Korang faham ke tak faham ni? Aku risau je. Kalau korang diam ni, aku risau je ni kan.
Dia best dengar, betul. Dia best dengar tapi macam okey. Okey. Kalau kamu nak faham lagi, nanti lepas kelas kamu cuba baca lagi. Kamu baca, okey, pelan-pelan bayangkan apa yang berlaku. Bayangkan apa yang berlaku. Okey. Baik. Otak tak bagi masuk. Boleh lagi. Kalau tak ingat tentang Perang Dunia Kedua di Eropah, cuba tengok Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Dia ada dua tempat Dia kedua-duanya dipanggil Perang Dunia Kedua. Iaitu Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ni, okey, iaitu di Lautan Pasifik, okey, iaitu di negara-negara tanah besar Asia dan juga Kepulauan Asia Tenggara. Baik, faktor berlaku Perang Pasifik ini, sebenarnya kamu ingat okey, Perang Pasifik ini, Perang Dunia yang Kedua sebenarnya daripada Eropah, dia tak sampai ke tanah Melayu tau. Dia tak sampai. Tapi sebab adanya Jepun, okey, yang menyertai Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menyebabkan Jepun okey, telah melakukan Perang Pasifik ini, iaitu Jepun telah menjadi kuasa tentera di Asia yang sebenarnya sedang menjalankan imperialisme, iaitu sedang menjalankan penjajahan terhadap negara-negara di Asia Pasifik ini. Jadi kenapa Jepun pula ni? Okey, persoalannya kenapa Jepun nak menyerang dan meluaskan kuasa ni? Kerana yang pertama, okey, dasar peluasan kuasa Jepun itu sendiri, iaitu keperluan perindustrian. Mereka nak bahan mentah. Jepun pun sama, nak bahan mentah, biji timah, getah dan sebagainya. Yang kedua, iaitu pengaruh golongan tentera. Pada waktu ini, Jepun diperintah oleh Perdana Menterinya, iaitu General Toyogi, kalau tak salah cikgu. Tetapi Perdana Menterinya General, Perdana Menteri General Tentera. Dia punya Maharaja Mikado Meiji, iaitu maharaja yang nak melakukan pembaharuan terhadap negara Jepun. Dia tak nak Jepun jadi negara pertanian. Dia nak Jepun jadi negara Eropah, negara moden macam Eropah. So, diorang kena banyak melakukan perindustrian. Bila perindustrian, kena banyak bahan mentah. Jadi Jepun tak banyak bahan mentah. Jepun banyak kawasan-kawasan gunung. Kan? Jadi mana nak cari bahan mentah? Diorang terpaksa keluar menjajah China, menjajah Manchuria, menjajah tanah Melayu, Indonesia dan sebagainya. So itulah punca utama kenapa Jepun meluaskan kuasa. Dan kemudian mewujudkan Orde Baharu Asia. Di mana Orde Baharu Asia itu apa? Kawasan kesemakmuran. Asia Melayu Raya, Asia Raya. Kawasan kesemakmuran Asia Raya. Jadi Jepun nak supaya apa? Semua negara Asia Tenggara ini bersatu di bawah Jepun. Jepun jadi ketua. Dia nak macam tu. Jadi, itu antara sebab kenapa Jepun luaskan kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab Jepun telah mengalami sekatan ekonomi. Di mana apabila Jepun menyerang China, Amerika kata apa? Kalau kau serang China, aku tak nak bagi lagi, aku tak nak hantar lagi bekalan ekonomi, bekalan bahan mentah ke negara Jepun. Jepun degil. Jepun kata apa? Aku tak nak keluar daripada China. Aku tak nak keluar. Okey, kalau tak nak keluar, kami tak akan hantar bahan mentah ke negara Jepun. Kami akan sekat kapal-kapal daripada hantar bahan makanan kepada Jepun. Jadi Jepun mau tak mau terpaksalah menjajah, meneruskan penjajahan kerana sekatan ekonomi. Dan juga rancangan penaklukan wilayah di selatan merangkumi Asia Tenggara sebab diorang memang nak menguasai Asia Tenggara. So, bermula serangan ini apabila Jepun menyerang tanah Melayu dan juga Pearl Harbor di Hawaii. Pearl Harbor ni, ada filem ni kan, Pearl Harbor. Pearl Harbor ni sebenarnya adalah pangkalan tentera laut Amerika Syarikat tau. Okey. Okey, kenapa diorang jajah?
Kenapa tak minta je excuse me? Okey. Pada zaman itu ya, penjajahan ini menunjukkan kuasa. Jadi kalau minta secara excuse me tu bermakna dia bertoleransi. Bagi dia orang pada waktu itu toleransi ni tak perlu. Yang penting aku nak. Aku nak kau, aku ambil kau. Dia tak ada excuse me, boleh berkenalan, tak ada. Baik, cikgu, kenapa kat Perang Dunia Kedua tak nampak pun Jepun tolong Jerman? Sebab Jepun ada plan dia sendiri. Jepun kalau nak tolong Jerman pun, untuk apa? Sebab Jerman pada waktu itu memang salah satu kuasa yang hebat dalam peperangan. Jadi Jepun sendiri pun bekerja sama dalam pembuatan senjata dengan Jerman. Jadi sebab itu bagi dia orang rasa tak perlu tolong Jerman kot. Biar kita buat hala kita sendiri di Asia Pasifik. Jadi sebab itu dia tak hantar. Okey. Dan kalau kita lihat serangan dilakukan ke atas wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain. Baik, Jepun banyak serang wilayah-wilayah jajahan. Amerika Syarikat, Britain dan Belanda seperti di Filipina, Hong Kong, Pulau Guam dan juga Pulau Waki. Dan seterusnya menjajah tanah Melayu. Itulah cerita dia. Tapi kalau masa menyerang tanah Melayu dengan Pearl Harbor ni, ini adalah antara topik yang selalu cikgu rasa memang amazing. Memang amaze. Why? Pearl Harbor sebenarnya kalau tak silap cikgu lah, kalau tak silap cikgu, ianya diserang pada 7 hari bulan Disember 1941 tau. 1941. Tapi mereka serang tanah Melayu, mereka serang tanah Melayu pula diserang pada bila? Diserang pada iaitu diserang pada 8 Disember 1941. Sehari je. Sehari selepas serang Pearl Harbor, dia serang tanah Melayu. Walaupun Hawaii itu jauh ke tengah lautan Pasifik dengan tanah Melayu, memang jauh gila. Macam mana boleh sampai dan sehari je? Macam mana tu? Dan taktik ini pecah dua tim. Ya, betul, dia bahagi dua. And the best part is, apabila mereka berjaya musnahkan Pearl Harbor ni, mereka esoknya mereka sampai dekat Pantai Sabak. Pantai Sabak di Kota Baru, Kelantan. Dan memulakan penjajahan. Pada 8 Disember ni, sehari selepas itu. Kenapa dia buat macam tu, cikgu? Taktik. Iaitu, apabila mereka sampai dekat Pantai Sabak, Kelantan tu, sudah tentu tanah Melayu pada waktu itu sedang dikuasai oleh British, betul? Sedang dikuasai oleh British. Bila sampai ke Kota Baru kat sini, apa yang berlaku adalah sudah tentu British akan call US. Tolong aku. Tanah Melayu diserang oleh Jepun ni. US kata apa? Sorry, aku tak dapat tolong. Aku tengah sibuk nak kemaskan Pearl Harbor ni sebab baru je diserang oleh Jepun. Boleh tak US bagi bantuan? Tak dapat. Jadi menyebabkan British, waktu itu kamu tahu apa yang berlaku? British pada waktu itu semua resident general British tu kan, macam siapa? Frank Swettenham lah, kemudian juga semua tu tak turun padang. Dia orang semua pakat ramai-ramai, semua naik kapal balik Britain. Lari. Semua naik kapal, lari balik Britain. Tinggallah kita orang-orang Melayu, orang-orang tempatan, orang-orang Cina dan India, kita yang mempertahankan negara dulu. Dia orang lari balik. Nampak tak? Kan? Dah. Kan? Dia orang belah gitu je. Tinggallah kita mempertahankan. Sampailah kita tahu kan kisah dia, iaitu di mana kalau kita lihat apa yang berlaku adalah
okey, tentera-tentera Jepun telah menyerang daripada Kota Baru, berpecah dua, kemudian turun sampai ke bawah, sampailah mereka semuanya sampai ke Singapura. Sampai last ke Singapura. Okey. Sampai kelas ke Singapura, dan di Singapura itulah yang last stand, di mana kita tahu Lieutenant Adenan. Last kali Lieutenant Adenan. Itulah dia tentera kita yang cuba mempertahankan tanah Melayu namun gagal. Takkan nak lari cikgu, kenapa tak hadap je? Dia orang Britain bagi macam kita lah kan. Orang Melayu ataupun orang Malaysia, kita pergi menjadi askar di mana? Contoh di Afrika Selatan. Kau nak tak mempertahankan Afrika Selatan? Aku sanggup berkorban demi Afrika Selatan. Kau nak buat? Memang tak lah. Kau akan apa? Baik aku balik mempertahankan negara aku. Betul tak? Sama lah macam Britain. Dia orang kata daripada aku mempertahankan tanah Melayu, baik aku balik. Selamat pun selamat. Kan? Itu sebenarnya yang berlaku. Jadi kita pun dalam tempoh 1 bulan habis semua tanah Melayu ini dikuasai oleh Jepun selama 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Dikuasai oleh Jepun. Ya, nampak tak? Jadi sebab apa US tak boleh nak bantu? Diorang pun sendiri lemah. Okey, diorang pun sendiri pun lari, lantak tinggal. Jadi di sinilah kita nampak bahawa tak ada faedahnya kalau kita mengutamakan penjajah. Ada penjajah nak ambil berat pasal kita? Ada nak ambil pot pasal kita? Tak ada. Tak ada. Diorang selamatkan diri diorang dulu. Jadi sebab itu kalau kita lihat, inilah antara apa yang berlaku semasa Perang Dunia Kedua dan kedatangan Jepun ke tanah Melayu. Jadi inilah. Baik. Ini berkaitan dengan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik berkaitan dengan Jepun. Baik. Ada soalan nak ditanyakan? Ada apa-apa soalan nak ditanyakan tak? Berkaitan dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua di Eropah dan juga Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Ada apa-apa nak tanya? Boleh faham? Sarah boleh faham? Sarah Ruslan boleh? Siapa lagi? Amir boleh, Amir? Amir Hadini boleh? Amir Mukri boleh? Nak tanya dulu ni. Jangan korang tidur je. Dengar tu dengar, faham kena faham. Boleh ke tak boleh ni korang ni kan? Silakan Sarah kalau ada soalan lain. Boleh tanya. Ada soalan nak tanya, silakan tanya sekarang. Pula. So kalau kamu nak tanya, boleh tanya yang lain lah. But at least cikgu nak, kalau kamu betul-betul hadamkan tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Dan Perang Dunia Kedua ni di Eropah dan di Asia Pasifik. Baik, seandainya kalau katakan kamu, cikgu, macam mana saya nak bagi lagi faham tentang topik ini cikgu ya? Tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua di Eropah dan juga Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Mudah saja, iaitu cuba buat latihan-latihan ini. Di belakang tu ada latihan-latihan seperti faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. 6 markah. Faktor dah ada dah. Kita ingatkan ada 3 faktor kan? Ada 3 faktor. Cara yang mudah untuk dapat 6 markah ialah kamu beri saja 3 faktor tadi dan berserta dengan 3 faktor serta dengan 3 huraian. 3 huraian. Itu je. 6 markah. Kemudian begitu juga kronologi peristiwa Perang Dunia Pertama. Kronologi maknanya step by step. Bagaimana Perang Dunia Pertama itu berlaku. Kronologi yang mana cikgu? Yang ada berbentuk yang arrow tu tadi. Arrow yang ini. Ini kronologi. Ini kronologi.
So kalau nak buat 6 markah, kamu boleh ambil daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Cukup lah. Kamu boleh ambil mana-mana kat sini 6 untuk dapatkan 6 markah. Itu je. Buat ayat elok-elok. Okay. Jadi itu cara bagaimana untuk jawab soalan-soalan berkaitan dengan A dengan B. Okay. Dan yang C iaitu kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara Eropah dan juga negara kita. 8 markah. Macam biasa, 8 markah, 4 fakta, 4 huraian. Okay. Kesan Perang Dunia Pertama. Kita dah tengok tadi kan? Okay. Berkaitan dengan keruntuhan Empayar Beraja, kemudian kemunculan negara-negara baru. So, itu berkaitan dengan kesan Perang Dunia Pertama. Dan untuk Perang Dunia Kedua, kamu boleh jawab soalan-soalan seperti ini. Okey. Dan cikgu, perlu ke kami nak menjawab soalan ini? Perlu. Sebab untuk menjawab jawapan yang betul, kamu boleh rujuk kepada nota. Ataupun kalau tak ada pasal fascism ataupun nazism, nak jelaskan, nak bagi jelas, kamu boleh rujuk pada buku teks. Itu je. Tak susah pun sebenarnya. Okey, buat. Jangan tak buat. Dan kata pun soalan ni spesifik tentang First World War dan Second World War. Okay. Jadi cikgu harap kamu ada inisiatif untuk menjawablah. Ada inisiatif untuk menjawab. Kalau ada masalah, boleh bagi tahu cikgu tentang apa masalahnya. Baik. Okey. Okey, ada soalan. Okey. Dalam dunia ni, ada yang bertanya tentang cikgu, siapa yang paling jahat? Jerman ke? China ke? Jepun ke? Ataupun negara-negara lain ke penjajah tu yang jahat lah atau kejam? Sebenarnya jahat atau kejam ni dia bukan kalau dalam peperangan kebiasaannya yang digambarkan sebagai kejam sebenarnya. Kejam adalah seperti kalau kita lihat tentera Jepun lah. Jepun paling kejam. Okey, sebab Jepun terkenal dengan hukuman pancung. Okey, hukuman pancung. Okey, dan juga antara kekejaman Jepun yang pernah atuk cikgu sendiri cerita